Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma aftah, Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma aftah alaina fathan qariba. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma aftah alaina fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu taala, syukur kita berjumpa lagi di pagi duha yang berbahagia ini untuk sama-sama kita menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah untuk kita lebih kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih jatuh cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karangan Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan Ummul Kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat 165. Kita di bawah pertengahan hadis yang panjang. Hadis ini dinamakan sebagai hadis Ummi Zara dalam ilmu hadis, ya. Di situ pun ada tulis hadis Ummi Zara. Ulama namakan hadis ini di bawah bab yang menceritakan tentang perbualan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, yakni bersembangnya Rasulullah pada waktu malam dengan isterinya. Sembang waktu malam baginda dengan isteri, ya. Melainkan kalau ada sahabat yang nak bermuzakarah sesuatu hal ilmu yang penting, baginda akan luangkan masa kalau ada muzakarah. Kalau tidak, Rasulullah akan tidur awal. Kalau tidak ada muzakarah ilmu ataupun tidak ada sembang borak dengan isteri, baginda lebih prefer tidur awal dan bangun awal. Tapi jika isteri ingin berborak ataupun perlunya baginda bagi quality time untuk bersembang dengan isterinya, maka baginda akan bersembang dengan topik yang diminati oleh isterinya, ya.
Jadi perempuan ni dia suka cerita. Jadi Rasulullah bercerita lah. Jadi cerita ni tentang 11 orang perempuan duduk bersama-sama dan semuanya bersumpah ingin menceritakan tentang suami masing-masing. Tak tahulah cerita ni betul-betul terjadi ke tidak, ya. Cerita ni boleh jadi berlaku sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kemungkinan besar ia benar-benar terjadi, ya, benar-benar terjadi. Kemudian kalau Rasulullah ceritakan, nampak macam berborak dengan isteri, tapi ada pengajaran yang besar. Kerana Rasulullah bila keluar daripada mulut baginda, senda gurau pun terdapat ilmu di dalamnya. Senda gurau Nabi bersama sahabat pun ada kebenaran, ada ilmu yang boleh diambil daripadanya. Macam kita di alam Melayu ni, kita ada cerita 10 budak hitam. Betul ke tak cerita tu? 10 budak hitam main tepi jalan. Satu lari pulang, tinggal 9. Lepas tu 9 budak hitam, satu jatuh longkang. Kalau ada pengajaran begitu, kan? Kita pun tak tahu betul ke tak ada 10 budak hitam tu. Boleh jadi betul-betul ada, siapa tahu. Memang ada 10 budak hitam yang berkawan, kan? Ya? Duduk atas papan. Kapal terjatuh tinggal lagi 8. Yang terakhir satu budak hitam, jadi dapat skip terus. Langsung mati. Tinggal satu, susah hati. Ada pengajaran. Ada pengajaran. Ini persahabatan, kan? Persahabatan. Ada pengajaran, insyaAllah. Macam inilah Rasulullah bawa 11 wanita. Mengumpat ke tak mengumpat ni? Cerita pasal suami ni. Tak kira mengumpat. Ulama' kata sebab tak tahu zaman mana, tak sebut nama siapa, mereka tak sebut nama suami masing-masing. Yang sebut nama suami satu je di sini, Zara'. Tapi itu pun suami yang baik lah. Satu suami yang disebut namanya tu pun itu suami yang baik. Baik. Sebut sekali ada 11 wanita. Hari ini kita masuk wanita ke-10. Ada 2 wanita lagi. Akhirnya pelajaran yang kita ambil sebelum ini kan berkenaan dengan suasana rumah tangga. Suasana rumah tangga, bagaimana attitude seorang suami itu sepatutnya, dan sekaligus bagaimana attitude seorang isteri dalam rumah tangga, ya. Hari ini kita ambil pelajaran daripada wanita ke-10. Dia berkata, suamiku bernama Malik. Okey, baik. Bermakna ada 2 nama suami saja di sini. Satu Malik, lagi satu Zara'. Abu Zara' namanya. Abu Zara'. Abu Zara' nanti yang ke-11. Wanita ke-11. Ini wanita ke-10, suaminya Malik, ya. Muka surat 195. Semua pakai yang naskah ni, ya, warna ungu. Naskah sama, 195. Tapi yang nama Malik ni pun bukan cerita keburukan. Suamiku bernama Malik. Siapakah Malik? Malik itu lebih baik daripada semua suami yang sudah disebutkan. Walaupun nama lain tak disebutkan dalam hadis ni. Mungkin waktu dia berbincang tu, masing-masing semua keluar, mungkin satu kampung, semua tahu, ya. Jadi mereka duduk tu tak mengumpat ke cerita pasal suami masing-masing. Tak tahu dia syariat duduk Arab jahiliah mana.
Kan? Tak ada Nabi nak bagi tahu dia jangan mengumpat suami. Ya. Hadis ni bukan nak suruh suami, isteri-isteri duduk-duduk, jom kita bersumpah untuk cerita tentang suami masing-masing. Itu bukan pengajaran daripada hadis ni. Haram mengumpat suami. Melainkan kalau nak mengadu kepada orang yang tertentu untuk nak selesaikan masalah, ataupun nak mengadu pada autoriti, ya, mengadu, nak berunding dengan orang pejabat agama katakan, ataupun penasihat syariah, ataupun nak ambil konsultansi daripada khidmat nasihat Majlis Agama Islam berkenaan suami dia. Jadi dia kena ceritalah, suami dia ni tak semayang, suami dia ni kasar dengan dia, suami dia ni main perempuan lain, tak solat lagi, ya. Jadi dia kena ceritalah, ya. Dia tak kira mengumpat, ya. Dan kalau suami dia buat jenayah ke ataupun dera dia, kalau naik mahkamah, ya, dia kenalah bagi tahu pada hakim. Dia kata saya tak boleh bagi tahu apa-apa, nanti saya mengumpat dia. Itu dah memang tempat untuk dia kena bagi tahu. Di mahkamah, di tempat khidmat runding nasihat, ataupun pada ahli keluarga yang terpercaya, untuk dia nak rujuk dapat nasihat orang-orang tua ke ataupun orang yang berpengalaman. Cukup untuk cerita apa yang perlu saja. Aib-aib yang tak kena mengena, tak perlu nak ceritalah, ya. Hanya untuk nak selesaikan masalah saja. Itu sahaja poin yang diceritakan. Kalau buka lebih daripada itu, yang tak ada kena mengena dengan apa yang dia nak selesaikan, itu dah kira mengumpat, ya. Baik, malik itu lebih baik daripada semua suami yang sudah disebutkan. Dia memiliki unta yang banyak kandangnya, sedikit di tempat pengembalaannya. Apabila unta-unta itu mendengar bunyi gendang, tahulah mereka akan binasa, iaitu akan disembelih. Maksudnya suami ni orang yang mempunyai haiwan ternakan yang banyak, dan kebanyakannya di kandang, maksudnya dah nak siap untuk disembelih. Yang di kandang tu lebih banyak daripada yang di tempat padang rumput ragut, ya. Maksudnya bila dah masukkan, yang dah mula nak masuk kandang, dah nak siap untuk disembelih. Maksudnya suami dia ni seorang yang maksudnya berharta dan dermawan, suka berinfak, bersedekah, ya. Suka bantu orang susah. Sebab dia nak disembelihkan unta tadi untuk menjamu tetamu, menjamu orang miskin dan sebagainya. Jadi pelajaran di sini, seorang suami itu yang baik apabila dia orang yang bersedekah, ya, orang yang bersedekah. Jadi bukan isteri dia saja yang bersedekah, ya. Seperti mana para wanita suka bersedekah, maka suami pun, lelaki, jangan kedekut untuk bersedekah, ya. Jadi ini pengajaran, kerana lelaki apabila dia sudah mengeluarkan titik peluh, jerih payah dia cari rezeki, dia boleh jadi kedekut dengan harta dia. Dia lebih payah untuk dia nak bersedekah berbanding mungkin wanita dapat duit daripada suami dia, ya. Jadi dia pun tak bekerja, memang nafkah suami dia tu pun dah mencukupi, ya. Kumpul pun banyak, ya. Boleh travel sana travel sini lagi, ya. Ikut rombongan sana, ikut trip sana, ya. Dan ada wanita yang bekerja, yang sendiri earn, dan dia dah earn, lepas tu suami dia pula bagi dia, banyak duit aku ni, baik sedekah. Jadi wanita lebih mudah bersedekah, ya. Dan ada pula wanita yang suami dia pun tak support dia, tak bagi dia apa-apa, dia yang earn, tapi wanita tu sendiri yang memang suka bersedekah. Sebab wanita ni hati dia lebih lembut, hati dia lebih terbuka untuk nak berinfak. Jadi pelajaran daripada neta ke-10 ni, ciri-ciri suami yang baik tu, suami itu adalah orang yang suka bersedekah, ya. Dia tak heran
berapa banyak kesusahan yang dia dah lalui untuk cari rezeki, cari duit, cari wang, cari nafkah. Tapi dia tidak abaikan daripada amalan bersedekah. Orang zaman dulu bila tuan tu nak datang ke kandang, di zaman Arab zaman dulu, dia akan pukul gendang lah, sebagai tanda dia nak sembelih dia punya unta. Itu yang dia kata tadi, bila unta-unta itu mendengar bunyi gendang, tahulah mereka akan binasa. Baik. Sekarang wanita yang terakhir, wanita ke-11 berkata, suamiku Abu Zara'. Zara' boleh, Zar'in pun boleh. Zar'in kalau dibaca dia punya tanwin bawah dia. Tapi kalau kita matikan dia, Abu Zara'. Siapakah Abu Zara'? Dia menggerakkan telingaku dengan perhiasan yang banyak. Bergoyang-goyang telinga dia, wuf, 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 dengan anting-anting. Penuh dengan daging di kawasan lenganku. Dia gemukkan aku dengan pizza, dengan kek, dengan lamb shank. Arab zaman dulu tu, perempuan tu makin berisi makin cantik. Sampai sekarang pun ada lelaki yang jenis macam tu. Makin, dalam kitab tu kata kalau makin berlipat makin cantik. Dia dah tak panggil gemuk dah, makin berlipat. Dalam kitab dia tak main dah gemuk ni terlalu subjektif. Makin berlipat. Dia bukan obesity lah, maksudnya badannya besar lah. Tapi sampai sekarang pun memang ada lelaki yang macam itu. Dia menggembirakanku, maka aku pun seronok. Abu Zara' ni dia pandai ambil hati aku. Aku happy dengan dia. Dia menemukanku di dalam keluarga pengembala kambing yang sedikit dan dalam keadaan susah. Waktu dia ajak aku kahwin, aku ni perempuan biasa je, perempuan miskin, tak ada apa-apa, keluarga susah. Kemudian dia menjadikan aku dalam keluarga orang yang memiliki bunyi kuda, unta, lembu dan tanaman yang bersih. Dia bawa masuk aku dalam kehidupan circle dia yang mewah, yang elit, ya. Berkawan dengan orang-orang elit. Apabila aku bercakap di sisinya, dia tidak pernah mencelah sebenarnya patutnya. Betul-betul. Tidak dicela, betul. Dia tidak pernah mencela. Apabila aku bercakap di sisinya, dia tidak pernah mencela. Maksudnya dia tak pernah pandang enteng pada topik perbicaraan aku. Maksudnya dia hargai. Kalau aku ada benda yang dia cakap, dia akan tunjukkan acknowledgement dia, appreciation dia, titik berat dia ambil cakna, ambil peduli. Jadi dia tak remehkan. Suami dia ni mungkin orang kaya, tapi kalau dia nak bercakap tentang resepi, dia dengar je. Iya, resepi. Padahal suami tu tak suka pun nak dengar pasal resepi. Iya bang, halia 3 3 ruas, lepas tu bawang putih tu hancurkan macam ni. Iya. Macam tu, tunjukkan minat. Dia tak pandang remeh. You ni cakap benda macam ni, cakaplah benda lain, topik lain yang lebih signifikan. Dia expect isteri dia cakap benda-benda falsafah tinggi, politik tinggi-tinggi, ya. Dia kepala politik, ya. Dia nak isteri dia pun cakap politik juga. Isteri dia tak tahu beza pun Dewan Rakyat dengan Dewan Parlimen apa. Nak cakap apa ni, ya.
Apa beza adun dengan don? Baik. Apabila aku tidur sampai subuh, maksudnya dia tak kejut pun aku. Tak usik. Aku nak tidur sampai subuh gajah ke, subuh dinosaur ke, dia biarkan je. Dia tak kisah aku. Kalau dalam Islam tak elok lah. Kalau dia Islam boleh sembahyang, dia kena kejut sembahyang subuh. Ini zaman jahiliyah. Ya. Maksudnya dia tak ganggu rehat isteri dia. Ya. Aku dapat minum sampai puas. Kalau aku minum, aku dapat minum sampai puas. Dia tak ganggu, tak kecek. Ibu Abu Zara', ini mertua aku. Ibu mertua aku. Siapakah ibu Abu Zara'? Siapakah ibu mertua aku ni? Peralatan makannya banyak. Mertua dia boleh jadi datin agaknya. Peralatan dia, bilik pantry je 3. Jangan percaya. Contoh saja. Peralatan makannya banyak. Sebab banyak dalam Arab ni 3. Saya kata bilik pantry 3. Rumahnya luas. Maksudnya mak dia ni daripada keluarga orang kaya lah ni. Dia punya suami ni memang daripada keluarga elit lah. Baik, anak lelaki Abu Zara', maksudnya anak dia sendiri juga, kan? Sebab yang bercakap ni Ummi Zara'. Yang sedang bercakap ni Ummi Zara'. Ya. Anak lelaki Abu Zara', ini anak lelaki kami. Siapakah anak lelaki Abu Zara'? Tubuh tempat dia berbaring seperti pelepah kurma yang halus. Dalam kurungan tu kurus. Daun pelepah yang kurus, maksudnya daun yang kualiti lah, kan? Sampai dia punya empuk lah, berbanding yang besar-besar dijadikan sebagai tempat baring, dia dikasar. Tapi kalau dah dijadikan halus tu, dan dijadikan sebagai isi bantal, isi tempat pembaringan, dia jadi empuk. Pelepah kurma yang halus ni sebenarnya sabutnya, dia punya sabut-sabut yang datang daripada pelepah, akan membuatnya kenyang dengan hanya memakan betis anak kambing. Dia ni tak cerewet. Anak kami ni tak cerewet. Makan betis anak kambing ni, lemsheng anak kambing lah. Tapi bukan kambing, anak kambing. Anak kambing pun dia dah puas dah, kenyang. Pun dia nak tunjukkan sebenarnya Abu Zara' ni orang yang kaya. Anak dia ni pun tempat tidur pun tempat yang bagus. Anak perempuan Abu Zara', yang ni anak perempuan kami lah. Siapakah anak perempuan Abu Zara'? Dia merupakan orang yang taat kepada ayahnya dan taat kepada ibunya. Penuh pakaiannya dengan tubuh yang berisi. Tubuh dia berisi maksudnya makan bagus, cukup, dan pakaian dia pun macam-macam jenis pakaian. Orang lain cemburu dengannya, yakni dengan kecantikan dan kebaikannya. Hamba suruhan Abu Zara', maksudnya maid Abu Zara'. Kenal tak maid kami? Maid pun dia nak cerita juga. Tak apa, kita tengok maid dia. Siapakah hamba suruhan Abu Zara'? Dia tidak pernah menyebarkan perbicaraan kami keluar. Dia bila jumpa maid-maid yang lain kat luar, dia tak ceritakan tentang keluarga kami. Mungkin ada maid, jumpa maid, cerita keluarga masing-masing. Bos aku macam ni, majikan aku macam ni. Mungkin boleh jadi dia makin hamun kat belakang, kan? Mungkin ada. Tapi Ummi Zara' nak cerita maid kami ni bagus. Dia tak cerita, dia tak bawa gosip-gosip, kisah-kisah dalaman keluar. Dia jaga rahsia keluarga kami. Dia tidak memindahkan makanan kami kepada orang lain. Dia tak seludup makanan-makanan kami yang baik-baik ni, kan? Tak ambil daripada fridge,
jumpa boyfriend dia mana-mana kan, kongsi. Tidak memenuhkan rumah kami dengan sampah. Maksudnya buat kerja diligently, bersih. Satu habuk pun dia tak izinkan untuk bersemayam di rumah kami. Bersih, suci. Kemudian wanita ke-11 ini berkata, maksudnya masih wanita ke-11 tadi, dia teruskan lagi. Pada suatu hari, ready for the plot twist. Pada suatu hari Abu Zara keluar bermusafir, ada business trip kat luar. Ketika itu musim memerah susu binatang yang melimpah. Maksudnya waktu tengah bisnes tengah kencang, maksudnya. Bisnes dia pun tengah kencang. Bisnes bagus. Ready for plot twist. Kemudian dia terjumpa seorang wanita yang bersama dua orang anaknya. Jumpa janda. Anak dua. Janda anak dua. Kedua-dua anaknya lincah seperti harimau. Lincah. Anak budak kecil, lincah. Kedua-duanya bermain dengan buah delima di bawah pinggangnya. Maksudnya buah delima, buah yang mahal. Ini pemberian Abu Zara lah ni. Ya. Kemudian Abu Zara menceraikanku dan berkahwin dengan wanita itu. Ya. Bisnes tengah bagus. Ya. Hidup tengah okey. Ya. Duit makin banyak, rezeki makin melimpah. Dan keadaan kemuncak macam tu, tiba-tiba dia jumpa satu orang janda ni, dia ceraikan aku dan berkahwin dengan orang tu. Kemudian aku bernikah dengan seorang lelaki bangsawan yang menunggang kuda yang kuat. Terus tukar cerita lain. Lepas dia ceraikan aku berkahwin pula dengan satu orang lelaki yang lain, bangsawan. Di sini kita lihat, dia sedikit pun tak menyimpan apa-apa dengan Abu Zara. Tak menyimpan. Ini takdir Allah SWT. Dalam bisnes trip dia jumpa janda. Dia minat dengan janda tersebut. Kan dia ceraikan aku. Aku move on. Aku kahwin dengan lelaki lain, dia berkahwin dengan perempuan lain, aku kahwin dengan lelaki lain. Khalas. Tak perlu dia nak aibkan suami dia begini begitu, tak perlu nak buat live TikTok, live FB nak ceritakan suami dia begini, this so disastrous, misery. Tak perlu tu. No need to tell the world. No need. Dah. Pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman sahabat Nabi, satu orang sahabat ni bernama Salman Al-Farisi. Beliau ingin bernikah dengan seorang wanita. Saya dah cerita tak sebelum ni? Salman Al-Farisi, dia minat dengan satu orang wanita ni, dia nak bernikah. Jadi beliau berjumpa dengan kawan baik beliau bernama Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Kisah ini riwayatnya terdapat dalam At-Tabrani dan juga di dalam kitab Al-Baihaqi, kitab hadis. Beliau berjumpa dengan Abu Darda. Wahai Abu Darda, aku minatlah dengan satu orang perempuan tu daripada suku Al-Lais. Boleh tak kau jadi jurucakap bagi pihak aku, berbicara dengan keluarga perempuan yang aku ingin melamar anak perempuan mereka. Dia kata, itu memang kawan lakukan untuk kawan. Dan kita tunjukkan mana tempatnya. Mereka berjalan sampai masuk perkampungan Lais. Sayyidina Salman kata, itu rumahnya, saya tunggu di sini. Kamu teruskan dan nanti kamu bawa jawapan pada saya. Sayyidina Abu Darda pun dah ditunjukkan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah pun terkejutlah. Abu Darda datang, ya. Dipersilakan masuk, ya. Mereka pun berbual sampai Abu Darda ceritakan tentang dia ada kawan yang baik
sahabat Nabi SAW, sahabat yang Rasulullah banyak puji, ya, Rasulullah sayang dan banyak pengorbanannya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia puji kelebihan-kelebihan Sayyidina Salman di hadapan keluarga orang tersebut. Kemudian di hujung dia mengatakan, sebenarnya saya datang ni ada hajat besar, ingin menyunting bunga di taman bagi pihak sahabat saya Salman Al-Farisi. Sudilah kiranya Tuan menerima lamaran beliau, besar hajatnya. Maka mereka pun terkejut, oh ada hajat begini. Dan mereka pun memang keluarga dah ramai berkumpul di situ. Mereka bermesyuarat, berbincang-bincang, dan mereka dapat suatu kesepakatan. Mereka berjumpa dengan Abu Darda, ready for plot twist, ya. Okay, ready. Beliau mengatakan, kami sudah berbincang sesama ahli keluarga dan kami telah bersepakat bahawa kalau lamaran itu daripada Salman Al-Farisi, kami tidak mahu, tapi kalau untuk kamu, kami mahu. Jadi ahli keluarga kata, bermakna kami tolak lamaran Salman Al-Farisi dan kami suka untuk melamar kamu untuk anak perempuan kami. Plot twist ke tak plot twist? Jadi saya nak berdarah, terberhenti sejenak. Kata, aku datang ni untuk kawan dia, tapi keluarga perempuan tak nak Salman, keluarga perempuan nak aku. Aku tak boleh paksa-paksa keluarga perempuan kalau dah tak nak Salman. Ya, aku dah tak boleh push dia. Tapi yang aku ni pula memang tengah cari jodoh, alang-alang menyeluk pekasam. Rasanya ini dah isyarat daripada Tuhan dah ni. Allah yang hantar ni melalui perantaraan Salman. Sebab Sayyidina Abu Darda ni sangat faham berkenaan dengan ini. Sahabat Nabi semua ni faham. Sayyidina Abu Darda lah yang meriwayatkan, Sayyidina Abu Darda lah yang meriwayatkan hadis yang menyebutkan bahawa baginda SAW bersabda, likulli syai'in haqiqatun wa haqiqatul iman ay ya'lam annama akhta'aka lam yakun liyusi man akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sayyid Abu Darda meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu itu ada intipati hakikatnya, dan hakikat iman adalah apabila seseorang itu meyakini bahawa apa sahaja yang berlaku pada dirinya, hal itu tidak akan terlepas daripadanya, kerana itu ketetapan takdir Allah. Dan apa sahaja sesuatu yang terlepas daripada seseorang, maka pasti sesuatu yang tidak akan, yang terlepas daripada seseorang, perkara itu tidak akan terjadi pada dirinya. Sebab sesuatu yang kita terlepas, memang from the first place benda itu memang Allah tentukan bukan untuk kita, ya. Itu hakikat iman, ya. Contoh kalau kita bawa kereta, kita terlepas exit, ya. Maksudnya from the first place memang Allah tak takdirkan untuk kita masuk exit yang sepatutnya kita masuk, dan kita masuk exit yang kita dah terlepas, dan kita kena cari exit lain. Memang for the first place. Jadi kita tak perlu maki hamun sesiapa, ya, tak perlu nak bercarut ke, nak marah-marah. Memang Allah dah. Macam saya datang sini tadi, orang kata pejam mata pun boleh datang lah daripada rumah saya ke sini, tapi boleh tersilap exit. Subhanallah. Maksudnya bila saya terlepas ni memang Allah adalah hikmah. Saya tak tahu kenapa saya terlepas. Saya sepatutnya masuk exit USJ. Saya masuk daripada Elite Highway. Saya masuk exit Subang. Jadi saya kena U-turn dekat mana entah. Ya, tapi maksudnya
Memang from the first place dah. Walaupun saya dah tahu, tutup mata pun boleh datang lah Masjid Al-Falah USJ 9 ni. Tapi memang dah from the first place Allah dah tetapkan begitu dah. Kita mahir macam mana pun datang sini. Ya. Baik. Jadi Sayyidina Abu Darda sangat faham benda ni. Maksudnya benda yang dah terlepas, benda yang Allah dah tak aturkan terjadi, benda tu terjadi. Dan sekarang ni dia dah tak boleh paksa keluarga perempuan untuk nak terima Salman. Mereka semua dah tak nak. Dan mereka nak aku, Abu Darda. Dia fikir-fikir, baiklah, saya terima. Jadi keluarga perempuan kata ni pun alang-alang semua dah, ahli keluarga luar pun dah ada sini, cukup ada saksi. Saya sebagai wali, nikah je lah terus. Apa payah-payah nak lambat-lambat. Zaman dulu ni tak perlu nak cari catering dulu, nak cari dewan dulu, nak cari mak andam dulu, siapa nak buat telur pindang, tak ada dulu. Simple, cukup rukun dah jalan. Tengok kita punya mak kita, nenek kita nikah, simple. Simple. Umur belasan tahun dah kahwin. Jadi beliau pun keluar sebagai suami pada isteri perempuan tu lah. Jadi beliau keluar daripada rumah, jumpa Sayyidina Salman. Salman dah tunggu lama dah. Dia tengok Sayyidina Abu Darda datang lenggang-lenggok. Jadi Salman tanya, wahai Abu Darda, bawa berita yang baik padaku. Give me a glad tidings. Saya Abu Darda mengatakan, Salman, my friend, I want to tell you something, but I feel shy. Saya nak bagi tahu kamu sesuatu, wahai sahabat baikku. Embarrassed, ya. Tapi aku malu nak bagi tahu pada kau. Aku segan. Nak segan apanya? Cakap je lah, kita kawan. Talk straight breaks no friendship. Abu Darda, talk straight break no friendship. Come, tell me. Jadi saya Abu Darda kata, Salman, kau kan mula-mula hantar aku sebagai wakil kau, juru bicara untuk kau melamar anak perempuan. Ya, memang begitu. Jadi Salman, keluarga perempuan tolak lamaran kau. Iya Salman. Tapi I need to tell you something, this. Mereka melamar aku untuk perempuan tu. Tak aku terima, Salman. Dan dah nikah pun tadi. Aku jadi suami dia. Saya Salman kata, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Aku yang patutnya lebih malu, wahai Abu Darda, kerana ingin meminang seorang wanita yang sebenarnya Allah dah jodohkan untuk kau, wahai Abu Darda. Aku segan pada kau, wahai Abu Darda. Aku yang patut rasa malu pada Allah, menginginkan sesuatu yang bukan Allah kehendak untuk aku. Ya. Dia tak ada kata, Abu Darda, tak tahu malu punya kawan, kau tikam aku daripada belakang. Putus kawan, putus sahabat. Macam ni kau buat aku. Aku yang nak perempuan tu, at least kau tak payahlah nak terima lamaran dia. Dah perempuan tu aku minat, kau pula lebih-lebih pula. Tak, never. Tak. Hati yang sentiasa menyaksikan Allah, hati yang sentiasa menyaksikan keindahan aturan Allah, menyaksikan kecantikan ketetapan takdir Allah, hati itu sentiasa tenang dengan Allah. Kerana apa saja yang terlepas daripada seseorang, sebenarnya from the first place memang bukan Allah SWT tidak takdirkan untuk dia. Memang from the first place. Dan Allah yang mengatur itu maha bijaksana. Apabila seorang tahu Allah maha mengetahui apa yang terbaik, maka hati seorang tenang. Tak cepat melenting, tak cepat menghardik, tak cepat nak panas baran, tak cepat nak maki hamun. Jawab Sayyidina Salman, Astaghfirullahalazim. Aku yang sepatutnya lebih rasa malu
sebab menginginkan seorang wanita yang Allah telah pun jodohkan untuk kau, wahai Abu Darda. Perempuan yang Allah telah tetapkan dalam Lauh Mahfuz untuk kau, tergama aku yang inginkan dia. Aku malu, wahai Abu Darda. Ya, hati yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tenang. Jadi Umi Zara ni tak ada pun nak cerita buruk-buruk tentang suami dia. Ya. Daripada awal tadi kita ingat Abu Zara ni masih suami dia, sebab dia puji melambung-lambung. Abu Zara-nya, anak Abu Zara, anak laki dia, anak perempuan dia, mak Abu Zara, maid Abu Zara. Wah, kita ingat masih intact lagi rumah tangganya. Rupanya dah bercerai. Dah bukan isteri dia. Dan dia diceraikan ke suami dia, jumpa perempuan lain. Tapi hati tenang. Ya. Jom kita tengok suami baru dia pula. Kemudian aku bernikah dengan seorang lelaki bangsawan yang menunggang kuda yang kuat. Dia kahwin tengku. Dan memegang tombak khati, nama tempat di kawasan pantai Oman. Maksudnya tombak yang bernilai tinggi. Dia membawa aku bersia-sia melihat haiwan ternakannya yang banyak. Dia sentiasa bawa aku naik Pajero dia, tengok ladang dia, tengok kawasan plantation dia, kawasan ternakan dia. Dan memberiku setiap haiwan ternakannya berpasang-pasang. Siap hadiahkan lagi. Ni bawa, kau ambil lah. Ni rusa, kau ambil. Ini kambing, kau ambil. Ni poni, kau ambil. Beronok. Kemudian semua berpasang-pasang, tak bagi satu-satu, semua berpasang-pasang. Kemudian suaminya yang baru tu berkata, makanlah wahai Ummi Zara dan berilah kepada keluargamu. Ni ambil berpasang-pasang ni, ikutlah, kamu nak buat apa? Nak bagi pada keluarga kamu ke, adik kamu ke, adik tiri ke, abang ipar, tuai, mak mentua, mak nenek angkat, semua boleh bagi. Kalaulah, kemudian Ummi Zara kata, kalaulah aku himpunkan segala pemberiannya kepadaku, semua suami baru ni, semua pemberian yang dia dah bagi pada aku, tentu belum boleh menyamai sebuah bejana yang paling kecil milik Abu Zara. Abu Zara pernah bagi aku satu cawan, satu bekas. Harga cawan tu saja lebih mahal daripada semua yang pemberian yang pernah diberi oleh suami baru dia. Masih puji lagi. No hard feeling. This world is too short to have an ill feeling towards someone else. Dunia is too short to feel an ill feeling towards someone else. Ya. Kita nak berlalu dengan qalbun salim dalam dunia ni. Tenang. Kita nak jumpa Allah dengan qalbun salim. Nak hidup dengan qalbun salim, nak jumpa Allah dengan qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang selamat daripada penyakit. Qalbun salim. Berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Baginda Rasulullah SAW bersabda kepadaku, aku untukmu seperti Abu Zara dan Ummi Zara. Jadi Sayyidina Aisyah umpama Ummi Zara, Rasulullah adalah umpama Abu Zara. Bagaimana perumpamaan itu? Iaitu tak ada siapa yang boleh bagi Sayyidina Aisyah seperti mana yang Rasulullah bagi. Tak ada siapa yang boleh bagi. Hatta kita pun, apa yang Rasulullah bagi pada kita, tak ada siapa yang boleh bagi. Benda yang mahal yang dibawa oleh Rasulullah, agama, Islam, iman, Al-Quran, hidayah, petunjuk, nur, cahaya, semua ni benda yang paling mahal. Tak ada siapa yang boleh bagi kepada kita seperti mana apa yang Rasulullah bagi pada kita. Begitu juga dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bagi perkara yang terbaik kepada Sayyidina Aisyah. Pernah Sayyidina Aisyah dan isteri-isteri yang lain semua bersepakat
untuk minta pada Rasulullah naikkan wang perbelanjaan nafkah, kan? Sebab apa yang Rasulullah bagi tu ngam-ngam, cukup-cukup, ya. Jadi mereka semua pun sepakatlah, ya, untuk nak mengutarakan permohonan naik perbelanjaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal itu tidak digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebabkan Rasulullah SAW berdiam diri lebih kurang sebulan daripada seluruh isterinya. Bagi dia duduk dalam masjid saja, ataupun duduk satu tempat yang bagi dia berdiam di situ saja sebulan, sampailah Allah Ta'ala hantar wahyu untuk bagi keputusan terhadap apa yang diutarakan oleh isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keputusan itu datang dalam bentuk ayat Quran, ya, mengatakan, wahai kekasihku Muhammad, katakan kepada wanita-wanitamu, iaitu pada isteri-isterimu, wahai wanita-wanitaku, seandainya kamu inginkan dunia dan keuntungannya yang sedikit ini, ambillah, marilah fata'alaina, marilah sini agar aku lepaskan kamu dengan perpisahan yang baik. Dan seandainya kamu inginkan akhirat, bersamalah, bertahan denganku dan redha dengan pemberianku. Sesungguhnya Allah menyimpan sesuatu yang berharga di sana, ya. Jadi option Allah Ta'ala bagi option pada isteri-isteri Nabi SAW yang nak perbelanjaan lebih ni, sama ada dia nak dunia, silakan, tapi Rasulullah akan pisahkan dia. Allah suruh bagi dia ceraikan dengan ceraian yang baik, dengan talak yang baik. Dan siapa yang nakkan akhirat, nakkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah SWT, bertahan, bersabar dengan Rasulullah SAW. Ada sesuatu yang istimewa yang Allah Ta'ala simpan. Maka isteri yang pertama Rasulullah pergi, Siti Aisyah. Apa pilihan kamu wahai Aisyah? Of course saya pilih Tuan, tapi jangan bagi tahu isteri-isteri yang lain. Saya pilih Tuan, saya tolak dunia. Saya pilih Tuan, tapi jangan bagi tahu isteri yang lain yang saya pilih Tuan. Politik, kan? Kan boleh sedikitkan lagi, kan, jumlah isteri tu kalau boleh, kan? Jadi Rasulullah lebih fokus, kan? Rasulullah pergi, semua isteri semua pilih Nabi SAW dan kata jangan bagi tahu pada isteri yang lain. Akhirnya semua pilih Nabi SAW. Tak ada siapa yang sanggup berpisah dengan Nabi SAW. Sedangkan Allah dah bagi pilihan, kalau kamu nak dunia, Allah boleh bagi dunia, tapi berpisah dengan Nabi SAW. Jadi demikian, ya. Rasulullah kemudian bagi tahu perumpamaan, aku adalah seperti Abu Zara yang memberi, tak ada siapa dapat menandingi pemberiannya kepada isteri-isterinya, ya. Dan akhirnya semua isteri Nabi bahagia dengan Nabi SAW. Mereka semua menjadi isteri Nabi SAW di hari akhirat kelak. Sebab kalau mereka bercerai di sini, tak semestinya mereka akan jadi isteri Nabi SAW di akhirat. Boleh jadi terpisah di sini, kemungkinan terpisah pula di sana. Tapi kalau intak rumah tangga di sini, akan intak pula di sana. Salah seorang isteri Nabi SAW sebenarnya telah melukakan hati Rasulullah SAW, dan Rasulullah ingin membuat keputusan untuk menceraikannya. Namanya adalah Sayyidatina Saudah, tak silap saya, ya. Ya, agak umurnya agak, tapi ada sesuatu yang beliau lakukan yang Rasulullah terguris, ya. Rasulullah nak ceraikan dia, tetapi beliau apabila dapat tahu yang Rasulullah nak ceraikan dia, begini dia kata, jangan ceraikan saya, tapi saya give up giliran saya, sebab saya nak intak rumah tangga tu je.
Sebab kalau beliau lepaskan di dunia, takut ke akhirat dah tak jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya lepaskan, saya let go giliran saya kesemuanya secara total, dan saya bagi pada Aisyah. Jadi dalam giliran ni Siti Aisyah akan dapat double lah, sebab dia dapat daripada isteri yang Rasulullah tak masuk dah pada dia. Tapi dia intact, rumah tangga dia intact. Dan Rasulullah tanya pada malaikat Jibril, tanya kepada Allah, ya, ketetapannya adalah dia tetap isteri kamu di dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah tak jadi ceraikan dia dan bersetuju dengan cadangan dia. Boleh ke macam tu? Suami langsung tak masuk pada isteri. Kalau sudah ada keredaan daripada si isteri, dah ada keredaan daripada kedua-duanya, tak menjadi masalah. Dia punya kunci dia reda. Poligami ni, dia tak semestinya kalau dalam seminggu tu semua kena sama rata. Tak, dia berdasarkan kepada reda. Katakan seorang ada 2 isteri, katakan. Dalam seminggu tu boleh jadi satu isteri tu 2 hari saja, dan isteri yang lain 5 hari. Jika kedua-dua isteri tu reda, tak ada masalah. Dia bukan berat sebelah, dia bukan tak adil, tak. Dia berdasarkan kepada pertimbangan masing-masing. Dan siapa yang nak bergilir 1 hari 1 malam 1, itu terpulang lah. Tapi kalau ada yang masing-masing memahami, dan masing-masing tak kisahlah, dalam seminggu tu berapa hari yang tidak bersama, tak ada masalah. Maksud kuncinya pada reda isteri-isteri tadi. Macam itulah isteri-isteri Rasulullah pun begitu. Baik, selesai hadis yang panjang. Kita masuk bab yang baru, bab yang ke-39. Babu maja'a fi sifati naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah SAW tidur. Wabihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi, haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah ibn Yazid an al-Bara ibn Azib an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya, baginda sallallahu alaihi wasallam akan meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya dan berdoa, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Kiblat ke sana, betul tak? Kiblat ke sana. Maksudnya nanti Rasulullah akan letakkan tangan kanannya, tapak tangannya di pipi kanan dan baring menghadap kiblat ke sana. Begitu. Macam orang dalam liang lahat kubur. Yang lihat kan pun akan dimiringkan ke kanan, ke arah kiblat. Jenazah bila masuk dalam liang lahat, semuanya perlu dibaringkan di sebelah kanan mereka, ya. Bukan tak ada jenazah yang kita biarkan dia terlentang. Semuanya akan diketepikan, dimeringkan, supaya dia menghadap, seluruh badan dia menghadap ke kiblat, ya, sebelah kanan, sisi kanan, ya, 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 sebelah kanan, dimiringkan di sebelah kanan sisi badan. Jadi tidur ni adalah adik kepada kematian, adik maut, mati kecil dipanggil, mati kecil. Mati ni ada 3 jenis. Satu mati besar, kedua mati pertengahan, ketiga mati kecil. Mati kecil ni apa? Mati kecil ni yang tercabut nyawa. Minta maaf, mati kecil ni tidur. Mati kecil tidur. Mati pertengahan ni yang tercabut nyawa. Mati besar adalah hati yang mati. Ini lebih besar. Ini paling ditakuti sekali. Hati yang mati. Hati yang dah tak nak terima nasihat, tak suka pada agama, tak suka nak beramal. Hati mati.
Merasa ragu-ragu pula dengan Allah, rasa sangsi dengan janji Allah, rasa syak wasangka pula dengan hari kebangkitan, hari akhirat. Hati dah mati, bagi nasihat pun tak lut. Ini mati besar, ini mati yang paling ditakuti oleh ulama. Jadi tidur ni adalah mati kecil, dia tergolong daripada sejenis mati, sebab roh kita waktu tu dia berada di pertengahan yang kalau Allah tarik terus, dia terus tidur selama-lamanya, tidur selama-lamanya. Kalau Allah Ta'ala nak izinkan dia bangkit kembali, Allah Ta'ala lepaskan roh dia untuk terus intact dengan jasad dia. Antara roh kita dengan jasad kita ini, dia adalah hubungannya adalah berbentuk connection, berbentuk connection. Kita tak tahu roh tu di mana dan bagaimana. Cuma selagi kita tengok jasad kita ni masih bernyawa di atas muka bumi ni, connection nyawa tu ada, masih intact. Allah masih pelihara connection nyawa antara jasad dengan roh. Tapi kalau connection nyawa itu diputuskan oleh Allah, kita terus meninggal, terus terhenti nafas. Tapi yang terputus hanya connection nyawa, connection yang lain masih ada antara jasad dan roh, tetap ada. Dia bukan mati ni terus hilang connection antara roh dan jasad, tak. Masih ada lapisan-lapisan connection yang lain. Mati itu yang terputus hanya connection nyawa. Ada lagi bentuk-bentuk connection yang lain antara roh dan jasad. Sebab tu kalau ibu bapa kita dah meninggal pun, mungkin dah jadi rangka pun di bawah tu, kita tetap ziarah kubur dia, padahal roh dia bukan alam tanah. Yang tanah tu rangkanya, skeleton, tubuh badannya yang dah mungkin hancur. Tapi sebab jasad dia tu, dia ada some connection somehow, ada connection somehow dengan roh dia yang berada di alam yang lain, dimensi yang lain. Jadi kalau kita ziarah arwah mak ayah kita, roh dapat tahu. Roh dapat tahu. Dia baca Yasin ke, baca Al-Fatihah ke di tepi kubur, dia tahu anak dia sedang menziarahi dia. Tapi kalau kita korek-korek balik, kita tak akan jumpa rohnya tu, sebab dia di alam lain. Cuma ada connection saja, yang tinggal ada connection yang tak putus, ada some connection yang tak putus. Jadi oleh kerana itu, kita lihat berbaring, cara Rasulullah tidur pun baringnya seperti orang dalam liang lahat, dan doa yang dibacanya pun membawa kepada kehidupan akhirat. Maksudnya, Tuhanku, peliharalah aku daripada azabmu pada hari engkau bangkitkan seluruh hamba-Mu. Sebab nanti di hari kebangkitan, di mahsyar, kita akan bangkit daripada tanah dalam keadaan kita sedang berbaring miring tu. Sedang berbaring miring dalam tanah tu, kita bangkit miring kanan tadi, kita akan bangkit daripada tanah, kita akan pecahkan tanah dan keluar. Sebab nanti Allah Ta'ala kembalikan balik jasad kita waktu dalam tanah tu. Bila Allah dah tentukan masa untuk semuanya bangkit, Allah akan ciptakan balik kita, jasad kita dengan sempurna, sangat precise. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insan allan najma' izamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Allah bersumpah dengan hari kiamat dan nafsul lawamah. Adakah manusia menyangka bahawa dia tidak akan dibangkitkan setelah dia menjadi hancur luluh di dalam tanah? Tidak. Bahkan kami maha berkuasa untuk membangkitkannya dan menghidupkannya semula sehingga sempurna hujung-hujung jarinya. Rasul sebut bananah, iaitu tips of the finger, kerana di hujung jari kita ni ada jalur-jalur yang halus yang menunjukkan identiti masing-masing. Cop jari kita, tidak ada dua orang manusia yang mempunyai jalur cop jari yang sama dengan kita, walaupun kembar siam.
Ha? Jadi ini identiti. Tak ada satu orang manusia pun, walaupun dia kembar siam macam mana pun, tetap jalur cop jari, semua manusia berbeza. Ada 7 bilion manusia, semuanya berbeza. Tamprin kita ni lain, semua lain. Betapa hebatnya Allah Ta'ala. Allah kata, seperti mana di dunia, seperti itu kami bangkitkan sampai sempurna. An-nusawwiya banana, until we will perfect you to such an extent to the tips of your finger. Precise. Kenapa tips of the finger? Kenapa Allah tak kata tempat-tempat lain? Sebab di sini ada suatu keajaiban yang Allah Ta'ala letakkan. Bayangkan satu tempat yang kecil ni, seluruh manusia mempunyai identiti yang berbeza. Di hujung jari ni tak ada siapa pun jalur yang sama. Selain daripada sini, sebenarnya mata pun semua manusia berbeza, ya. Jadi Rasulullah ni mengajarkan kita setiap masa minda kita ni seolah-olah kita dah ada hari akhirat. Walaupun jasad kita masih ada di dunia, tapi minda kita ni sudah ada di akhirat. Future kita, minda kita ni dah ada di future. Future kita yang sebenar, hari kebangkitan. Kehidupan kita yang sebenar, hayat kita yang hakiki. Kehidupan yang real kita adalah ketika kita dibangkitkan, ketika kita keluar daripada dunia ni. Jadi Rasulullah nak kita menganggap diri kita ni dah sebahagian daripada alam barzah, dah menghuni kubur, dah terbayang seolah-olah di pada mahsyar kita ni bagaimana antara ashabul yamin ataupun ashabul shimal, syurga, neraka, a'raf, ataupun lintas titian sirat ataupun terjatuh. Kita sentiasa terbayang-bayang keadaan kita di sana, ya. Itu dikehendaki oleh Rasulullah, ya. Jadi doa bangun tidur pun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan kepada Allah lah tempat kembali, ya. Jadi dalam doa tu pun menunjukkan yang tidur ni sebahagian daripada mati, ya, mati kecil. Wallahu alam. InsyaAllah hadis yang berikutnya kita sambung pada pengajian yang akan datang. Jadi satu hadis yang kita belajar tadi tu, kita cuba hafal doanya. Saya bacakan dan kemudian kita ikutnya. Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ini kan satu doa yang sunnah kita dapat hafal, kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Ini tambahan cahaya untuk kita. Selamat beramal insya-Allah. Baik, sebelum saya sudahi tadi, kita dah sebut trip tadi. Jadi saya pun ingin kongsikan yang insya-Allah saya akan pimpin jemaah trip menziarahi Wali Songo bulan 8 ini. Tarikhnya antara Ogos ini 4 hingga 8 Ogos. 4 hari bulan 8 sampai 8 Ogos saya akan bawa jemaah menziarahi Wali Songo. Tahun lepas pun kita sudah pergi dalam 2 bas lah, 80 orang. Tahun ni pun begitu, kita tak ambil lebih daripada 80. Kita akan ziarah semua Wali Songo, ke 99 Wali Songo. Nanti saya akan kongsikan posternya dengan Puan Salwa, insyaAllah. Saya mohon Puan Salwa boleh kongsikan pada yang lain-lain, insyaAllah. Jadi siapa yang ingin ikut serta boleh hubungi nombor yang ada pada poster tersebut, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita bertambah cinta dengan para wali Allah SWT, bertambah cinta dengan Nabi Muhammad SAW,
Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.